Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa azimi sultanik. Subhanaka la nusi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina wa syafi'ina wa zuqlina maulana wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah kurnianya sekali lagi memberi izin kepada kita untuk duduk di dalam masjid pada waktu ini dalam sesi kuliah bulanan kitab Jam'ul Jawami'. Dan malam ni insya-Allah kita sambung kitab Jam'ul Jawami' di Masjid Baluk Patah ni. Muka surat berapa? Kita berhenti hari tu di Cenderawasih. Ya. Muka surat 4. Besar. Kat mana muka surat 4? Ya? Tak dekat dia buat main tu kena makan dia buat. Dia saya dah selesa ni. Saya pakai dah. Kuat sikit je. Besar ke macam makan Jackson lah pakai lagi. Boleh sakit. Kat mana? Tengok dekat. Ya? Atas, bawah. Ya. Dan makna Islam. Situ. Baik, kita sambung dekat tu dan makna Islam. Kata pengarang rahimahullahu taala, dan makna Islam itu menjunjung segala titah Allah dan titah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna Islam. Apa dia Islam? Islam ni apa dia? Islam ini maknanya kita menjunjung, maksudnya menjunjung, menerima segala perintah Allah dan perintah Rasul dengan tidak ada tapi-tapi lagi, dia panggil Islam. Batu orang yang mempertikaikan hukum Islam, maka dia bukan Islam lah. Sebab Islam ni menerima apa yang dibawa datang oleh Allah dan Rasul. Terima, bukan baru nak kaji kan. Dah guna hukum Islam ni boleh buat tak? Kita akan kaji. Tu bukan Islam. Tu Melayu dia panggil. Kalau Islam al-inqiyadu bima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahkam syar'iyyah. Kita junjung terima bulat-bulat. Bulat-bulat bang dah bulat-bulat. Ni kena buat sini juga ni. Buat sini. Boleh dah. Tak ni, hani tak dengar lu. Hani tak dengar pula. Boleh macam ni. Ini penyakit tu. Itu nama Allah. Tak boleh. Ni dia apa sini? Baru power. Baik. Maknanya terima bulat-bulat ni tak ada tapi lah. Takut kata tengok dululah. Bukan Islam. Jangan tulis dekat my card Islam, tulis Melayu. Pergi daftar, buat IC baru, katanya jabat pendaftaran agama Melayu. Pasal apa Melayu? Pasal saya tak terima semua hukum Allah dalam Quran. Pasal apa tak mau tulis Islam? Pasal saya bila ada ulama'-ulama' saya yang lawan. Maka jangan tulis Islam, tulis Melayu. Kerana Islam surrender, tak lawang, akad tangan. Lepas tu kita akad tangan takbir. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza qama ila salat qala Allahu akbar wa rafa'a yadayhi hazwa mankibaihi. Nabi ni bila dia nak mengerjakan salat, dia menyebut Allahu akbar dan mengangkat kedua tangannya begini.
maknanya surrender, tak lawan. Islam maknanya terima perintah, tidak lawan. Orang-orang yang lawan ulama, lawan jamaah Islam, jangan akad takbir gini. Lawan-lawan ni gini takbir. Betul tak? Gitu Sebab akad gini mana tak lawan. Kami terima segala hukum dalam Quran, dalam hadis. Itu makna Islam. Nampak? Tak ada kira siapa-siapa. Dia mesti menerima segala hukum. Bila perintah daripada Allah, daripada Rasul, tidak ada runding, tak ada pilihan. Tak ada tasamuh, tak ada kira bicara, tak ada. Dia kira bicara ni undang-undang dunia. Lampu merah, bila tengah sibuk, kita jalan juga, trafik patut samang kerana menyusahkan orang lain. Tapi kalau tengah malam pukul 2 pagi, trafik tu tengok seorang laki-laki lalu lampu merah, seorang diri je, maka kira bicara ada, iaitu jangan saman. Ni undang-undang manusia buat, boleh runding, boleh tawar-menawar. Kesian kat dia nak berhenti pula tepi tu, nyanya ke dia. Tepi traffic light pula ada kubur. Ni saman juga. Itu ada runding, undang-undang manusia. Undang-undang Allah Ta'ala tak boleh runding, tak boleh kurang, tak boleh tambah. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah iza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak boleh, yakni haram bagi orang yang mengaku beragama Islam, laki-laki ataupun perempuan, bila Allah telah menetapkan bagi mereka itu satu hukum, satu perkara, ada bagi mereka itu pilihan, tak boleh pilih. Bila dikatakan wajib solat subuh sebelum daripada terbit matahari, nak pilih ambil pukul 8, tak boleh. Haram, tak ada pilihan. Bila ditetapkan 40 ekor kambing kena zakat 1 ekor kambing, tak boleh pilih lah. Nak buat 45 pula, tak boleh. Apa buat 45 pasal ni meh mahal, tak boleh. Nak mengurangkan hukum rotan bagi penzina yang teruna dara daripada 100 rotan kepada 99, tak boleh. Siapa kurang, zalim. Siapa zalim, masuk dalam api neraka. Kalau dia kata 100 rotan itu tidak molek, maka keluar daripada agama Islam. Pasal mana Islam terima bulat-bulat. Quran kata guana teruna dara berzina, azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Mana-mana teruna dara yang melakukan kesalahan zina, maka wajib atas kamu pemerintah melakukan hukuman 100 pukulan. Bila Tuhan kata mi'ata, kita buat dengan tis'a wa tis'ina, 99. Mahkamah tu dengan qadi, dengan mufti, dengan magistrat, dengan khani, dengan jurutai, habis masuk neraka. Pasal apa? 99 Tuhan tak buat. Allah kata mi'ata jaldah. Kita buat 99, masuk neraka habis. Tu kalau 99. Kalau tak ada rotan, kita pakai RM250 denda, habis lecing. Jadi ayam pusing belaka. Dengan Tok Imam, Tok Bilal, Ustaz, Tok Guru, habis lecing masuk dalam tu. Siapa yang mendiamkan diri. Tu Islam. Kita sekarang ni telah terlajak jauh. Terlajak jauh kita ni. Tak dapat tidak kena kembali semula. Jauh sangat kita terlajak. Tak. Nak pergi ke Kuala Lumpur tu, tapi siapa ke Johor Bahru dah. Jauh sangat kita ni. Tak setuh dengan nama Islam. Segala titah Allah, semua titah. Dan titah Allah ni, perintah Allah ni di mana? Dalam Quran. Dan titah Rasul di mana? Hadis Nabi. Dah kita belajar tak Quran? Orang menghuraikan hukum dalam Quran, kita pergi dengar tak? Bila kita dengar, kita tahu, kita taat, maka jadi Islam itu. Islam, tapi orang mengajar hukum Allah Ta'ala dalam Quran tak pergi dengar. Orang mengajar hadis Nabi tak mau pergi dengar. Padahal cari makan ketaruh pagi petang. Tak. Turun pagi balik petang, turun pagi balik petang, sama seri dengan lembu. Lembu turun pagi keluar daripada gauk. Lembu keluar. Petang lembu balik tak? Balik cari makan. Tak. Cuma beza ni lembu di balik awal kan. Ni teruk pada lembu. Gelak gugur dah balik lagi.
Tetapi bezanya manusia yang beragama Islam, yang mengaku sebagai hamba Allah, bila dilaunkan azan, bila dibuat kuliah, buat ceramah, buat tazkirah pada waktu maghrib, maka manusia yang bukan lembu, dia pun datang menghadirkan diri kerana dia sedar ini perintah Allah. Manusia yang jenis anak beranak lembu, buatlah tengah garik ke kuliah ke, tak ada peduli dia. Dia duduk di rumah dalam kandang dia. Nampak? Tak kira hebat. Dah kalau ketua pengarah lembu. Dah kalau haji, dah heran ke surau masjid, tak jijak masjid, tak mari masjid, tak mari surau kat orang ngajar, kat orang dengar, haji lembu. Bukan cerita di Balok ni, cerita ni Afrika Tengah. Bukan sini. Jadi Islam terima bulat-bulat, veto Islam. Tak ada tapi, tak ada runding, tak ada tawar-menawar. Tak boleh. Hak lain boleh tawar-menawar. Ini kita ni mengaku Islam dah. Kita telah mengikat perjanjian dengan Allah dalam kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka tak boleh gosdang dah. Kita kena tunai janji kita. Segala yang datang daripada Allah, daripada Rasul, sama ada hukum ibadat, hukum muamalat, ataupun berkait dengan munakahat, berkait dengan jinayat, semua kita mesti ikut apa yang telah diperintah oleh Allah, apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru bernama Islam. Kalau tidak, Islam nama saja. Nampak? Fi akhir zaman Nabi kata la yabqa minal Islam illa ismuh. Pada akhir zaman, zaman kita ni lah, tidak akan tinggal lagi daripada Islam itu melainkan nama saja. Nama je lah. Ditahan tepi jalan duduk kedai kopi tengah garik apa semua. Hak tak semayang. Tengok nama Abdul Rahman, nama dia Islam. Perangai George Bush. Perangai Yahudi, perangai Nasara, perangai Majusi. Yahudi tak mari surah, dia tak mari surah. Sama. Nabi raya. Yang ada daripada Islam nama je. Amalan tak ada. Budak perempuan lain ni, nama apa? Nama Fatimah. Oh, hebat nama. Nama anak Rasulullah. Ni seorang ni mek, seorang apa? Aisyah. Oh, nama isteri Rasulullah. Rambut kuning, macam ke bulu beruk. Nah. Dah lah dah tutup kepala, dah lah soyok habis kain-kain, dah lah pusat nampak jelek, dah lah punggung tunjuk korang. Itu nama saja Islam, tapi tubuh badan, keterampilan Yahudi wan Nasara. Adalah Islam. Punah jahanam. Tinggal ayah duk ngatik masjid. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gak kita lapuk tak belakang ayah. Nah. Kan ku anfusakum wa ahlikum nara, wajib menjaga diri kamu, anak kamu gitu juga, dan bini kamu. Bukan mu saja menghadirkan diri ke masjid, dan anak bini mudah nak ubah dalam api neraka. Nah. Mana-mana orang yang menolak hukum Islam bukan Islam. Mana-mana orang mempertikaikan hukum Islam keluar daripada Islam. Mana-mana orang yang ragu-ragu dengan hukum Islam tidak sesuai memakai nama Islam. Orang Islam, orang yang bila kata ni daripada Allah dan Rasul, ni yang paling cantik, ini yang terbaik, ini yang paling comel, ni yang kami nak, ni yang mengatasi segala hukum yang ada di dalam dunia, baru sesuai memakai nama Islam. Nampak? Oh, sedap gamuk nak masuk surga. Ingat wakaf biar jalan surga. Pakai lapak naik ramai-ramai gitu, kambing boleh naik, lembu boleh naik. Surga ni orang yang taat, orang sesat tak boleh. Penghujung ayat tadi Tuhan kata wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya, hukum Allah talak tepi, hukum Rasul dipertikaikan. Bukan kata hukum tubuh badan pun buat senda-senda. Nah, maka mereka ini telah menjadi sesat yang sangat terang. Bukan baru-baru nak sesat, faqad dhalla dhalalan mubina. Tuhan tak kata fadalla, Tuhan kata faqad dhalla. Qad ni kalau masuk di fi'il madhi memberi makna taukid. Makna sesungguhnya bukan main, bukan gurau, tetapi memang telah menjadi sesat. Baru nak sesat ke sesat sikit-sikit. Dhalalan mubina. Tuhan tambah pula. Lepas daripada fi'il madhi wa mari dengan masdar faqad dhalla, patut dhalala, menunjukkan makna kuat sungguh sesat, memang teruk sungguh sesat, mubina, sesat atas darat dah, terang-terang dah sesat.
Sesak-sesak pun pergi ke Mekah. Faham tak? Siapa tak dan kau orang kapal terbang. Hak orang hak sokong ulama dah lagi naik kapal terbang, dia puak-puak lawan ulama sokong dajjal boleh naik kapal terbang. Nampak? Tak payah pergilah hei. Faham? Tahun ni daftar pergi Phuket ramai-ramai. Berapa haji dak pergi Mekah, pergi Phuket. Pasal ustaz ngajar orang tu kalau lawan jamaah Islam, lawan hukum Islam, Tuhan tak terima haji. Dah baik pergi Phuket. Faham? Tak payah pakai kain ihram, beli luar dalam lu 3 gelar pergi duduk Phuket. Malam ni kerah kan? Ada makan tau? Ada. Kerah kan? Kerah ni untung kita kalau kerah. Orang pun tak pernah ngajar. Tak payah mari. Jauh sangat. Bukan nak kata siapa-siapa nak rakyat beri faham. Tak kira siapa-siapa pun beri faham. Dia gitu lah. Dia tak boleh lah lain. Gitu. Dia mesti gitu. Dah kalau kita tak suka kepada hukum Islam, dah kita buat haji buat benda. Labbaik Allahumma labbaik macam orang gila. Faham tak? Labbaik la syarika labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Malaikat kata bada. Betul ni. Dalam hadis kata malaikat jawab bila kita kata labbaik Allahumma labbaik, malaikat jawab la labbaika wa la sa'daika hajjuka mardutun alaika. Tidak ada selamat datang pergi berambuh belaka jemaah haji yang menentang Islam, yang tak beriman dengan hukum Al-Quran, yang ragu-ragu dengan sunnah Nabi SAW, pergi berambuh belaka. Haji kamu kembali dengan kamu-kamu. Dah sahabat mari sini. Ni hadis Nabi ni. Bukan kita reka nak tolong rakyat, tolong khabar. Tak? Kalau tak khabar tak reti. Patut benda ni cerita dalam khutbah Jumaat. Ni dak khutbah Jumaat, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau pergi berjalan jauh, kuncilah pintu. Memang orang kunci pintu bodoh. Apa benda khutbah? Dan sebaik-baiknya kunci itu hendaklah kita tinggalkan kepada jiran di sebelah kita. Bak baca kita ingat bak dia bak kunci pintu sakit sungguh. Bukan hak di Pahang ni, hak Terengganu, hak Pahang. Molek, bukan kata orang kata orang Terengganu. Dan makna tauhid itu mengesakan Allah dan sifat Allah dan perbuatan Allah jikalau banyak bilangan kainat apa yang berlaku sekalipun. Tauhid maksudnya kita tidak menyekutukan Allah pada nama, pada zat, pada af'al dan pada sifat. Itu makna tauhid. Tak percayalah ada orang lain yang boleh menyembuh selain daripada Allah. Bila berobat bagi hospital, dia kata ke doktor, terima kasihlah kepada doktor kerana telah menyelamatkan nyawa anak saya. Hodoh, bengong sungguh. Boleh menyelamatkan nyawa? Tak boleh. Kerana telah menyembuhkan anak saya. Lagi syirik. Sebab tu kena belajar. Dia kata gini, terima kasih kepada doktor yang telah berikhtiar cuba mengubati anak saya. Betul. Yang telah berikhtiar untuk menyembuhkan anak saya. Ikhtiar tu kena debuh depan. Yang menyembuh ni sifat Allah. Nabi kata anta syafi la syifaa illa syifauka. Engkau seorang saja yang boleh menyembuh. Tidak ada orang boleh menyembuh melainkan penyembuhan engkau seorang saja. Terima kasih kepada doktor yang telah menyembuhkan anak saya, yang telah menyelamatkan nyawa anak saya. Mana boleh? Ini syirik. Kita umat tauhid. Ahad ni satu. Satu maksudnya satu saja yang boleh melakukan segala perkara, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain daripada Allah, ikhtiar sahaja boleh. Cuba buat. Jangan kita sekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau zaman Nabi SAW sembah tok bekong, bila dia tanya puak-puak Tan Sri Abu Lahab, yang mu sembah tok bekong ni, tok bekong yang menjadikan langit dan bumi, dia kata tak. Tok bekong ni wakil je. Yang menjadikan langit dan bumi Allah. Maknanya beriman juga. Puak-puak Abu Lahab ni beriman. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah.
Kalau kamu tanya wahai Muhammad kepada puak-puak kafir musyrikin Mekah hak sembah berhala ni, siapa yang menjadikan langit dan bumi? Jadi tanya. Pak Lahak yang mu sembah ni, Lata wal Uzza ni, berhala-berhala tok pekong ni, dia menjadikan langit dan bumi. Abu Jahal bodoh nak kata gitu. Abu Lahak kata dak, Allah jadi langit bumi. Yang mu sembah ni wakil, perantaraan. Wakil apa benda kerah kejung itu? Nak walaupun dia beriman, puak-puak Abu Lahak, Abu Jahal, Allah yang menjadikan langit dan bumi, tetapi dia telah melakukan syirik kepada Allah. Nak menyandarkan lain daripada Allah, ada sifat-sifat ketuhanan, maka jadilah Abu Lahak, Abu Jahal dan kuncu-kuncunya Allah cop sebagai musyrikin kafir laknatullah. Jadi kalau orang Melayu yang kata Tuhanlah Allah menjadikan langit, orang Melayu yang mengatakan bahawa Allah yang menjadikan syurga neraka, orang Melayu yang mengatakan Allah yang menjadikan segala-galanya, tetapi di samping itu dia menduakan Tuhan, menganggap ada yang lain pula yang seperti Tuhan, yang boleh menyembuhkan penyakit, yang berhak menjata apa benda ni, menolak ataupun menyusun hukum yang tidak bersesuaian, bercanggah dengan hukum Allah. Maka orang Melayu ni sama dengan puak-puak Abu Lahak, Abu Jahal juga. Kalau tanya orang Melayu sekarang, semua kata Allah jadi langit bumi, tetapi bila mati wal'iyazabillah jadi kafir macam Abu Lahak, jadi kafir macam Abu Jahal. Pasal walaupun kata Allah yang jadi langit bumi, tetapi mereka melakukan syirik kepada Allah. Syirik, Tuhan tak ampun dosa. Innallaha la yusyriku Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah Ta'ala la yaghfiru, tidak akan mengampun, tak akan ampun an yushraka bihi, bahawa disekutukan akan dia. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah Ta'ala sudi mengampun mereka yang mengerjakan dosa yang lain daripada itu. Dah kalau kata hukum menciptaan manusia lebih molek daripada hukum Islam, patut dua kali syirik. Yang pertama menghina hukum Islam, yang kedua mengatakan tidak bijaknya orang yang menurunkan hukum, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mengisbatkan Allah Taala ni bersifat dengan alim. Kan Allah ni alimun hakim. Bila diturunkan hukum, tidak ada yang lebih indah, yang lebih baik. Dr. Masitah kata tak boleh buat undang-undang hudud, sebab mencuri potong tangan, mencuri sekali potong tangan kanan, mencuri pula potong tangan kiri, dah kali mencuri pula. Nah, kita tak patut buat undang-undang ini. Orang yang berkata tak patut buat, sekurang-kurangnya fasik ataupun zalim, kerana mungkin di dalam hatinya undang-undang hudud yang terbaik. Dia yakin lagu tu, cuma pas sekarang tak patut buat lagi, mungkin lagu tu. Jadi tak kufur orang yang berkata kita sangka baik. Nah, tetapi kalau ada pada perkataannya menghina hukum hudud, maka kata ulama-ulama, manistahza'a bi ahkamillah fil Qur'ani faqad kafara. Barang siapa yang mempersenda-senda atau merengah-rengahkan hukum Allah dalam Al-Quran, maka sungguh telah menjadi kufur. Na'udzubillah. Dia kata orang mencuri tak payah kerat tangan, kita beri dia pekerjaan. Bodoh punya bercakap. Tak ada orang yang paling bodoh daripada ni yang terlebih bodoh. Tak ada seorang pemimpin dalam dunia yang berkata penjenayah kita beri kerja. Hak tak curi pun tak boleh ke? Tak. Dah kalau beri kerja ke orang yang mencuri, kita hak minta 5-16 borang dah isi tak boleh kerja, pakat curi pula biar boleh kerja. Lalah hacur lebur habis dunia. Batu orang bodoh tak boleh cakap. Yang heran ada gak orang beri PhD kepada orang bodoh. Nampak? Dah kalau curi tayar ditangkap, curi tayar kereta, dia ni dengan main-main bubur parking kereta luar rumah, ada berlaku dah. Start malam pagi dia start, nak hantar anak subuh pukul 6.30, tak nampak lah gelap. Tayar tak ada. Dia lapik dengan batu-batu, sama aireh dengan tu bawah dia tu kereta, dia pun buang ni tayar.
Boleh cabut ataya. Faham? Boleh cabut ataya. Tuang bangun pagi pas sembahyang subuh, start kereta tak berjalan. Masuk dia ada ha. Tak. Oh, mana gini? Banyak hal malam ni. Jadi bila dia start kereta tak jalan, akhir-akhir dah nak ke derah, panggil Pomeng. Pomeng mari tengok. Pomeng mari, Pomeng duduk dekat, gelap lagi lah rumah. Mari tengok, Pomeng cek. Molek belaka, Pomeng kata karbureta apa semua. Tak, 2 kali pusing belakang dah tu Pomeng. Bila cerah, Pomeng kata lah, tayar tak ada. Molek dah, tuang kereta dengan Pomeng sama bengong. Jadi kalau menurut Dr. Masyitah kata, kalau orang mencuri, kita beri kerja, curi tayar, maka diberi pekerjaan sebagai manager kedai tayar. Kedai tayar kerja, dah curi tayar. Ropok bank, jadi manager bank. Oh, sedap. Nak orang curi besi, bomoh orang, oh jadi pegawai pewaja. Dilantik. Ini semua ni bodoh belaka. Nah, apa tak buat lagu tu. Orang alim tugasnya menyampaikanlah ucapan-ucapan yang apabila orang awam dengar, semakin cinta dan kasih kepada hukum Allah. Ni bila orang dengar, orang pun jadi ragu dengan hukum Allah. Inilah ulama-ulama suk, ulama-ulama anjing. In tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Kalau kamu beri makan pun ulama anjing seperti ini, mereka terjelek-jelek. Kalau kamu tak beri makan pun terjelek-jelek juga. Na'udzubillah. Dan makna makrifat itu pada ahli usuluddin, mengetahui segala yang wajib bagi Allah dan jaiznya padanya, dan jaiz pada Allah dan yang mustahil atas Allah. Bukan lagi pada hak segala rasul. Makrifat ni maksudnya kenal, bukan pelik sangat. Diambil daripada perkataan 3 huruf ain, ra dan fa. Daripada urfun, ma'rifatun, pengenalan ataupun kenal. Kenal apa? Kenal pencipta. Wajib atas kita ni mengenal pencipta kita. Bukan kenal nama, kenal sifat dia. Kenal sifat tu membawa kepada kita takut kepada Tuhan punya sifat. Kalau tak kenal sifat dia, kita tak takut. Kalau kenal nama saja, belum tentu kita takut. Nah, macam harimau lah. Kalau orang yang tak kenal sifat harimau ni, dia tak takut pada harimau. Orang yang kenal sifat harimau, orang kampung, orang darat, orang ulu, memang dia takut. Orang bandar tak kenal, dia kenal nama je, harimau. Dia tak kenal bekengnya harimau ni. Khubar ni sekali pegang tak tekak khubar, heret kita khubar. Kalau khubar boleh heret sampai gitu dah, ya kekek, lebih lagi. Tapi kalau orang yang tak kenal, bila sebut nama harimau, tak ada apa-apa bagi dia. Tak takut. Orang ulu kalau kata rima, tengok sepetoi naik atas pucuk cengar. Tutum lagi naik atas. Pasal dia kata dak lego kan. Orang kenal harimau. Orang bandar, dia boleh cakap pula, kat Sitang ni tak ada rimah seekor. Dia tanya. Nak tengok rimah, nak buku gambar. Orang bandar. Orang kampung kata, jangan kata rimah gitu, tak baik. Jadi dia tubik. Dengar dia, 3 uti bukit dengar. Betul tak? Dah kalau nak kata tiger. Dia tak uti. Dah begitu juga Allah Ta'ala, bila orang kenal nama saja, tak kenal sifat Allah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah olehmu di antara sifat Allah, Allah Ta'ala ni sangat keras balasan seksanya. Baru jadi rasa takut kenal sifat Allah. Sebut nama saja, ramai orang reti sebut nama. Tanya mak rempik, Tuhan nama apa? Nama Allah lah, brother. Takkan nama yang maha pula. Dia reti.
You tanya hak duk joget atas petang macam anak kerung pagi petang siang malam lah TV. Cik tanya lepas dia joget tu turun. Tanya sikit nama Tuhan apa? Allah lah dia kata. Semua boleh jawab. Dah takut tak Tuhan? Bopok ni. Takut. Tengah jarum jet duk lengang cerok masuk. Tanya sikit brother, Tuhan nama apa? Nama Allah lah, gua cakap lu. Reti pula ke dah takut dah? Tak ada takut. Pasal tak kenal Allah Ta'ala. Tak tahu tentang sifat-sifat Allah. Bila tahu baru takut. Dalil dalam Quran kata innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Hanya sahaja. Tak ada dah orang lain yang takut kepada Allah, hamba-hambanya yang tahu. Ulama' ni bukan mana ulama' ngajar ni ayat ni. Mana hamba yang tahu. Tahu apa? Tahu tentang kebesaran Allah. Tak tahu, tak ada hak. Dia Allah ni gini, kalau kita kenal kasih dan takut. Dunia ni kalau kita kenal, kita benci. Dah kena orang yang duk berebut dengan dunia. Pasal tak kenal, dia gitu. Allah ni barang siapa yang kenal dia kasih. Dunia ni barang siapa yang kenal dia akan benci. Tu. Dah kita kenal dunia, kita tak kenal. Dalil kita duk jauh dunia. Maknanya kita tak kenal dunia. Orang kenal dunia dia benci. Walaupun ada dunia dalam rumah dia, rumah besar, kenderaan mewah, tapi hatinya benci pada dunia. Orang kenal tu. Bukan orang-orang kenal dunia, orang tak ada piti tu bukan orang tasawuf. Faham tak? Belum tentu. Jalan nunduk. Tasawuf pun. Apa? Tu jalan nunduk. Tasawuf bukan jalan nunduk dah tu. Tu sakit tekak. Apa jalan nunduk pula tasawuf? Tasawuf ni hati. Orang lain nak banding ke dia yang tak molek. Walaupun ibadat banyak. Muka daripada jauh tu senyum mewek dah. Tu tasawuf. Payah sangat. Beramal dengan semua sunnah Nabi. Bapak tasawuf Rasulullah SAW. Rasulullah ni 3 kilo lagi nak sapa kat kita, senyum dah muka. Ni tasawuf muka macam rimah. Tasawuf apa bodoh? Ustaz pula muka macam ke singa nak makan orang. Ustaz apa gitu? Tok Imam muka gini. Baiknya nak mampu. Bukan faham ni Terengganu. Dia Rasulullah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jumpa orang senyum. Orang reti bahasa tu. Jumpa orang senyum, tok imam, tuan guru, ustaz, tengok muka orang senyum. Tapi jangan tak ada orang senyum. Tu berat nanang. Kata gua mana tok imam ni senyum mo? Duduk seorang dalam bilik. Kata dak lama tok imam ni. Kita kena cari timbalang dah ni. Dak apa sedap ni tok imam ni. Dak pasal kita khabar ramai hak darjat ustaz, tok guru orang, mengajar agama. Kelas bawa orang semayang, kerja tukang bang, azam. Hak berkait dengan agama. Muka tak senyum ke orang. Muka dah lah uduh. Kalau dia comel ni tak senyum jadi uduh. Dah kalau muka uduh, 4 kali uduh lagi. Betul tak? Muka uduh-uduh sikit senyum. Comel juga. Dah kalau muka uduh tak senyum, tengok kemang mulut. Ni banyak benda-benda tak betul. Dia berasa bangga benda tak kenal dunia. Dunia boleh ambil tapi jangan makan sampai kena mata kain. Jadi ikan tigeri, jangan jadi ikan dukang kaduri. Ikan duri ni bahan mata kain dengan batu-batu timah nak telang. Faham tak? Bodoh punya ikan. Ikan tigeri ni kita buang mata kain bawah ni. Di bahan kok belakang sup betul-betul kat mata kain. Separuh ikan kembun duduk dalam mulut dia, kat depan tak kena. Cerdik. 18 rial sekilo. Orang sekolah mahal lu. Ikan sekolah, ikan bodoh nampak 15 rial. 15 ekor 4 rial kaduri. Nampak benda. Kadang-kadang tak tahu bopang bahan juga terkain. Ambil dunia, jangan kena mata kain. Faham? Tidak heret dengan kita terjun dalam lubuk dunia. Maka orang yang kenal Allah, kenal dengan zat tak, kenal dengan sifat. Kok mana? Sekadar yang beritahu pada kita dalam kitab, dalam sunnah. Jangan nak reka-reka lah sifat Tuhan.
Nak, sekadar mana ayat mari dalam Quran, sekadar tu kita kenal. Lebih-lebih malaikat yang muqarrabin tak kenal Tuhan. Yang kenal Allah, sebenar-benar kenal Allah Ta'ala sendiri. Patut ilmu, hak kata ilmu sebenar-benar kenal, ilmu karut. Ilmu hakikat insan tu, kitab buku hakikat insan tu, siapa ada tolong bakar. Buku tu boleh kecing atas buku tu. Boleh buat basuh tahi berok, boleh. Buku tu telah difatwa, barang siapa yang simpan haram, caya jadi kafir kekal patak neraka. Tu. Buku hakikat insan, buku Nur Hidayah, comel. Bahabat ketuhanan tu ilmu sesat belaka tu. Nak, belajarlah orang ramai gini. Jangan belajar sosek-sosek. Nak. Tu ilmu hak main apa benda ni bubuh gambar raja manusia, kat ni Nun, kat ni Lam Alif, kat ni Be, tu ilmu asal daripada ajaran Bahai, satu cabang daripada agama Yahudi. Duk ngapa juga? Kat pusat Lam Alif, kat Peha Hamzah, nak kat Be duk tekak, nak apa awak benda? Nak apa awak benda? Semayang dah reti lagi. Nak. Dunia ni najis yang ditutup dengan perhiasan yang begitu comel. Siapa kata? Rasulullah kata. Dia kata lagu mana? Ad-dunya jifatun. Dunia itu adalah bangkai yang sangat busuk, najis yang sangat kotor. Wa tullabuha, orang yang sangat kasih kepada dunia, kilabun, anjing-anjing. Kalau kita kasih sangat ke dunia, Tuhan Nabi kata kita kilabun. Tahu kilabun? Anjing. Anjing berahi ya atau siapa? Nak? Dia tak berahi kat bersih-bersih anjing. Dia berahi tong siapa kat perut-perut ikan. Nak? Imam Ghazali kata dunia ni ibarat najis. Nampak? Yang ditutup dengan tepung kat luar ni. Dia kata seorang laki-laki dia berjalan, dia tengok kat belakang kedai kuih orang buat roti. Dia buat roti, dia ambil tepung buat comel-comel, dia pun buat lubang tengah. Buat lubang tengah, dia pun rohok kat tengah lubang tepung. Dia rohok. Dia tengok orang tak nampak, dia pun tutup. Ija masuk dalam inguh dengan rohok. Dah banyak ada 2 cawang rohok masuk dalam tu. Ditutup balik tepung tu, dia bubuh dengan skrim, dengan apa, bubuh dengan bunga raya, tulis selamat Aidilfitri. Tu dunia. Maka orang yang nampak ke pintu belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kenal hakikat dunia. Kemudian Nabi pun larang orang ambil dunia, orang larang, orang marah Rasulullah. Kuih kek ni bila buat pergi, orang berebut makan. Orang yang tengok ke belakang kata, jangan makan. Orang yang makan kata, ni sedap pada, apa mu larang kami makan? Tu bahan tarik dah kita. Molek-molek ada. Molek-molek. Faham tak ni? Takkan tak faham, besar berjala lah. Nah, mudah je. Kenal Allah. Kalau kenal nama saja, tak kenal nama raja, tak kenal macam mana raja, sifatnya lagu mana, tak kenal nama. Bila kita tepuh bahu dengan raja, kita tak tegur, betul tak? Cuma kenal nama, rupa tak kenal. Dah orang kata nama ni raja, dia sebut tak nama tu. Dah rupa tak kenal, sifat mana ketahu. Bila dia tepuh dengan raja pun dia tak tegur raja. Terus kata nak hormat. Pasal apa? Dia tak tahu ni raja. Dasar dia hanya ingat namanya saja. Maka begitu juga bila sebut saja nama Allah, tak ada berasa takut. Tak berasa takut. Pasal tak kenal sifat Allah. Yang kita takut manusia. Barang siapa yang takut kepada manusia, makhluk, tak takut kepada Tuhan. Barang siapa yang sangat takut kepada Tuhan, semua orang takut kepada dia. Gitu. Nak? Binatang pun takut kita kalau kita takut Tuhan. Dah kita tak takut Tuhan, binatang mana nak hormat kita? Nak? Binatang mana nak hormat kita? Zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang kelima. Nak? Seorang laki-laki yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ular tak ketik dia.
Singa tak terkang kalau dia berjalan. Pasal apa? Takut kepada Allah. Sayyidina Umar sangat takut kepada Allah Ta'ala. Nah, syaitan takut Sayyidina Umar. Syaitan takut. Kita menatang takut kita. Cicak berok atas kepala kita. Malah layar orang ni baik berok. Faham? Tak ada kata rimah. Kalau rimah 2 kali aung licin kita. Dan apabila ketiadaan bagi seorang salah suatu daripada yang tersebut itu, maka tiadalah baginya agama Islam dan tiadalah sah taatnya dan ibadatnya kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulnya wal ayazabillah. Tidak ada iman, tidak ada Islam pada dirinya, tidak ada tauhid, tak ada makrifat, tak ada apa-apa. Dan kalau kita siapa nak bagi khabar, Nabi belajar dengan Jibril alaihi salam. Belajar. Nah, kita siapa tak mau belajar, hebat benar. Hebat pada Nabi lah pula. Bak semayang nang Jibril mari ajar Nabi. Nampak? Turun daripada Isra' Mi'raj pada waktu subuh. Tak semayang lagi. Kerana belum tahu kafiat semayang. Zuhur tu datang Jibril AS ajar Nabi cara-cara semayang dan mengenal waktu semayang. Belajar Nabi. Kita tak mau belajar. Padahal cari piti cari piti sama dengan orang kafir. Cari piti. Orang putih gini cari piti tengah garik duduk kedai kopi. Wow macam orang bodoh. Nak main bola lagi dah nampak bola lagi tendang. Dah nampak dah bola berhenti main bola. Bukan pergi masjid, pergi kedai pula. Roti canai 3, teh tarik 3. Itu lah. Sembang orang bang Isyak. Nah, 3 kali 4 kali buat, hitam dah hati. Bila hati hitam, gelak gambar lu. Nasib baik, boleh lipat balik, mari masjid surat. Nasib tak baik, kekal, siapa ketua. Gitu lah. Sampai masa, panggil Tok Imam pergi rumah. Tok Imam. Boleh pergi rumah tak sekejap? Buat apa? Ayah, dah buat apa? Nak mapuh dah. Kata mapuh senang, tak reti bahasa kan. Orang bang siapa cabut spekar-spekar tak mari juga. Siapa mati tak bila bang ada. Mati bang. Daripada muda jadi bila mati yo. Tak mari juga. Allah berat nanang tu. Puak ni berat ni, puak ni. Kita ambil lah, kita tak usah kata bang, kita cabut hong speaker atas. Kita pergi serekut tak kepala dia kedai kopi. Kita bang kuat dah hari. Tak hari kau. Puak ni. Tak hari. Dan awak kan dah awak kan lah ambil tukur ya orang nukang, lepuk gitu. Tak reti bahasa ngak. Tai mati keras nak nyusah orang masjid. Tolong Tok Imam dah, kita tengok sikit dah. Mak nampak macam dah lama dah. Mak bunyi. Masa hidup dah mari surah mak buang musim piang pusing. Nak dah benda nak jadi. Tolong khabarlah adik kakak, tok nenek, marilah kat orang belajar agama. Biar ada makrifat, ada tauhid, ada iman dalam hati. Biar kenal halal haram ni. Biar mati dalam berulang ni, mari dengar ni. Man mata fi talabil ilmi mata fi sabilillah. Barang siapa mati dalam duk berulang mari belajar agama, mati pada jalan Allah. Ni mati di rumah, tengah pegang pitih ni, tengah bilang pitih, mapuhkah gitu. Ada di Terengganu mati, tengah bilang pitih dalam bank. Lepas tu sebab, bawa jatuh. Pitih berkembur, dah banyak, ada 5-6 ribu mati. Atas mayat pitih ni, 50, 40, 30. Na'udzubillah, minta berlindung jangan mapuh gitu. Sungguh. Orang nak mati dalam sujud. Nak tak mati dalam sujud? Nak tak? Tambuh. Dah umum nak menapa? Lepas orang tanya mati dalam sujud pun tambuh juga. Nak tapi tambuh dah learning kau. Nak lama sikit lagi. Kata gitu boleh tahan kira. Dah apa kalau kata nak mati lalu kat lagi? Dah. Dia kena siapa aja iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Datang ajar dulu.
Ada orang tak berani nak jawab mati. Takkan mati. Tak mati kalau tak sampai masa. Dah tu yang mati sampai masa. Nah. Bukan dengan sebab tinggi mati, bukan dengan sebab bunuh dah. Allah yang mematikan. Dah pada cakap tak apalah. Hakikat bukan tu. Allah yang matikan. Terjun bangunan tekad 16 tak mati. Nah, gelacah tangga 2 tekad bapu keras tu patah skop. Nah. Budak jatuh bangunan tekad lapang, pung jatuh tal balkoni patah kaki. Tekad lapang. Dalam harian metro orang laki-laki dewasa jatuh katil. Mati terus, barali tendang di bining. Faham? Orang puang kali tidur buah. Orang puang sini tak tahu kalau di Terengganu orang puang tidur buah. Masa dia tidur, kita tidur dengan dia tu muka ngadap muka. Bila kita kejut subuh, kaki dia atas muka kita. Sini lebih kurang tu juga tak? Jadi biar ada agama hidup kita ni. Tak ada agama tak boleh. Nak main, nak berhibur. Dia bukan nak sekat belaka. Siapa-siapa masa cari makan. Siapa masa nak cari buat rumah. Siapa masa nak beli kenderaan, belilah kenderaan. Tak ada masalah sikit pun. Jangan tinggal 5 waktu kuliah jangan tinggal. Dah kita cari 8 jam pagi balik petang boleh takkan 1 jam je mari. Kuliah maghrib tak boleh. Nak ambo hebat benar. Tu kata tak lupa kita pada akhirat. Dunia dapat, akhirat pun dapat. Baru betul. Sebab ni dalam kuliah-kuliah seperti ni kita boleh dengar hukum-hukum syarak. Banyak yang kita tak faham hukum syarak. Begitu begini kita langgar. Kat kus 9. Pasal pada menyatakan barang yang wajib bagi hak Tuhan kita Jalla wa Azza dan yang mustahil padanya Allah dan yang jaiz padanya pada Allah. Wallahu a'lam. Kita ada banyak soalan ni. Dah? Boleh 45 minit lagi. Boleh Dah sejam lah ni. InsyaAllah. Kita baca soalan hak berserah dulu dah. Berserah hak ni cenderawasih baki baru ni. Baik. Ni dia tanya wang pengagihan pendapatan dan bonus ASB haram digunakan kecuali untuk maslahat umum. Dia tak tanya, dia tahu dah haram. Dividen ni dia kata haram kecuali untuk maslahat umum. Untuk kegunaan orang ramai. Dividen bonus ASB ni. Dia kata, bolehkah saya gunakan duit tersebut untuk satu, derma duit minyak ustaz jemputan yang datang ke masjid. Pula dah sakit semua. Gua ni yang jadi ngenak itu apa? Sakit semua. Berilah ke orang lain orang pergi makan. Orang mari betul benar, mari nak kabarnya nak yang bahan kita pitih kabel pula. Sakit semua pokok ni. Dah apa jadi gitu? Tak boleh. Untuk maslahat orang awam, buat tandah masjid, buat pagar masjid baru, nak bersih kawasan pondok, nak buat balasah tempat berehat apa semua. Tu maslahat orang awam. Jambatan dalam kampung titi-titi kecil tu guna duit haram. Boleh. Jangan kita buat haram duit yang kita telah terbuat hak lepas-lepas. Sekarang kita menyesal dah. Hak bunga-bunga itu jangan simpan dalam buku, ambil. Nak guna untuk individu tak boleh. Beri makan ke orang tak boleh. Derma biar orang makan sedekah, orang minta sedekah surah benda di pasar-pasar tak boleh. Siang ke dia. Beri hak molek. Sedekah kita tak boleh. La tuqbalu sadaqatun min ghululin. Tidak diterima akan sumbangan ataupun sedekah daripada harta yang tidak baik. Yang boleh buat, boleh maslahat orang ramai. Lopak banyak, beli batu lori, guna duit riba tadi, untuk tambung jalan. Orang ramai lalu, tak lecah kereta dia. Tu boleh. Mesti makan ke ustaz pula dah. Malam hari dah aku sini. Beli duit gini. Terima kasih. Mu tanya. Bukan, apa nak?
Jangan buat gitu. Membeli alat keperluan bilik darjah, poster, langsir dan lain-lainnya boleh. Waktu boleh. Derma, banner pondok, mak tafi dan lain-lain boleh, tetapi hendaklah buat perkara-perkara yang tidak digunakan oleh pelajar dulu untuk belajar. Tandah dulu, buat guna tandah daripada buat tempat belajar, buat tandah dulu. Nah, tempat belajar ni nak lebih berkat sedikit. Jadi duit-duit haram ni buat tandah dia, buat tempat masak, buat tempat lalu, buat pintu pagar, nah, bumbung-bumbung ke apa, boleh. Individu tak boleh. We makan korang, buat makan ramai tak boleh. Apa hukum menggantung ayat Quran di dinding? Saya dengar seorang ustaz mengatakan haram jika ia dijadikan perhiasan semata-mata tanpa dibaca. Baik. Dia kata hukum gantung ayat Quran pada dinding. Seorang ustaz dia kata haram gantung ayat Quran di dinding kalau bukan tujuan nak baca, nak perhiasan saja. Setakat yang kita tahu tidak haram walaupun untuk perhiasan. Tidak haram setakat yang dah jawab ni kita. Nak buat gua ni setakat kita tahulah. Walaupun kita tak baca, kita beli perhiasan tu tak haram. Nampak? Boleh kita tampal pada dinding. Kalau kita beli, kita tak baca haram, maka haramlah kita tak baca Quran. Kan kita beli Quran lawa-lawa, tengok comel di Mekah, Madinah, beli Quran balik. Jarang baca. Dah berdosa? Dah rugi saja, luput fadilat kerana meninggalkan baca Quran. Itu taklah haram, tetapi luput fadilat yang banyak. Duk saja tak baca Quran. Baik baca Quran. Jadi kalau kita buat perhiasan, pada perhiasan benda-benda lain yang mengarut-mengarut, baik perhiasan ayat Quran. Yang haramnya yang kita tahu perhiasan ayat Quran yang berbentuk makhluk yang bernyawa. Itu haram. Yang setengah-setengah rumah gambar ayat Quran dibuat bentuk seorang yang sedang semayang tahiyat awal. Pernah tengok tak? Dia dah begitu. Itu haram. Fatwa daripada Mufti Indonesia di dalam kitab Tawdihul Adillah, haram. Dan seorang mufti lagi tak silap daripada Al-Azhar mengatakan khat bentuk burung-burung bangau dan seumpamanya, macam bentuk Qul huwallahu ahad surah Ikhlas, banyak dibuat dalam bentuk bangau, burung dan sebagainya di sebelah-belah negara Teluk. Kalau kita pergi rumah orang Arab setengah tu jenis-jenis dak warok ada, jenis dak mengaji. Comel lah. Qul huwallahu ahad tu ditulis dengan khat diwani, khat jali dan sebagainya, tapi berbentuk burung bangau. Sedang terbang, sedang minum air, comel dia buat. Hak tu haram kerana berbentuk apa benda, makhluk yang bernyawa. Kalau buat bentuk masjid, tak ada ulama kata haram. Macam surah Qul a'udzu birabbin nas, bentuk masjid. Tengah kediang alik tu dibuat macam kubah. Tu tak salah. Kerana masjid bukan benda yang bernyawa. Ada pun perhiasan dinding ayat kursi, surah Yasin dan seumpamanya, walaupun kita tidak baca, setakat yang kita tahu tak haram kita gantung dinding. Sewaktu sedang solat, adakah dibolehkan menutup handphone seperti yang tertulis dalam buku ni? Ada satu buku, dia khabar dalam buku tu macam-macam lah benda-benda. Di antaranya kalau kita sedang sembahyang berbunyi handphone kita mengganggu orang ramai, boleh tutup. Jadi soalan ni boleh tutup tak kalau handphone kita berbunyi? Ini masalah canggih lah. Handphone ni baru 10 tahun lebih kurang tak? Tempat kita ni lebih kurang 10 tahun baru ada. Dulu tak ada masalah ni. Maka tak ada sebutlah mana-mana kitab fiqh yang sebelum daripada ni tak ada sebutlah. Ini semua ni berhajat kepada ijtihad fuqaha mutaakhirin. Bagi pendapat saya menutup handphone di dalam semayang ini memang tidak membatalkan semayang. Nampak? Tidak membatalkan semayang. Melainkan kita buat handphone dalam semayang. Itu lain. Memang asalnya kita sepatutnya mematikan bunyi. Sama ada kita guna vibrate, gegarang saja, atau tidak berbunyi, atau ditutup terus. Nak tutup terus projek besar apa? Faham tak? Korang masuk kat mesej. Tak apalah, tak mau tutup. Pasal mu meniaga besar, jual besi-besi buruk. Maka kadang-kadang kita ni lupa. Dia berbunyi juga, maknanya kita terlupa nak tutup. Dia berbunyi, kita pun matikanlah. Katakan adalah dalam kocek, kita pun semayang,
Saya dah baca lagi buku ni. Bukan kata saya baca dah ni, dia setiap dengan potong stek dalam soalan. Tapi kita dah baca lagi buku ni. Ni sekadar ilmu yang kita tahu. Maka bila berbunyi kita pun tutup. Jangan ke tak berbunyi dah. Lepas tu batal tak semayang? Nak batal tu mesti ada sebab. Sebab apa batal semayang? Hukumnya memang berat sebelah tak batal lah. Kita rasa, kita yakin lagu tu. Kerana Rasulullah SAW, Nabi membenarkan para sahabat memukul ular dan kala di dalam semayang. Ular dan kala lalu lipang depan nak ketik kita. Kita tengah semayang, ambil batu, puk, tak batal semayang. Cuma bezanya, ulama' mazhab Syafi'i mengatakan perbuatan-perbuatan yang tidak berkait dengan semayang tidak bolehlah kita lakukan 3 kali berturut-turut. Jadi kalau puk, batal semayang. Dia gitu. Tapi hadis tentang membunuh lipang, kala, jengking dalam semayang, hadis sahih. Nampak? Ada disebut oleh Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autar. Hadis tu sahih. Maknanya kalau tengah semayang boleh katok, maknanya ular yang lalu depan kita, maka setakat matikan handphone takkan batal. Lagi pula handphone tu mengganggu pula orang lain. Kalau bunyi tek pun terganggu dah kita. Tak, kita ada kosong dah. Muka macam kita kali mutu ni. Faham? Baru balah dengan bini pula, orang sebelah pula bunyi tung, kita pun tung khapuk wis situ. Panah agak aku. Jangan main dah ni pula lagu pula, macam-macam lagu. Telefon tu Imam lagu Power Ranger. Mana boleh ada. Kacaunya tu Imam. Kalau budak kecil mana siapa? Jadi tutup dibolehkan. Walaupun menjadi perkara yang tidak berkait dengan semayang, jadi ingatan kita terganggu. Dan awak kan dah salah, sepatutnya tutup pada awal. Tak, manusia ni dia banyak lupa. Jadi tutup telefon tak batal. Jangan jawab telefon. Jawab batal. Lama jawab tengah rokok, halo. Tu batal tu. Balik awal tu. Tak batal. Dan boleh. Boleh apa benda ni, kita buat beberapa perkara lagi memang ada dalam syarak. Tapi benda ni pelik lah, jarang disebut dalam kuliah. Jadi bila buat, tapi kita tak kata apa yang ada dalam buku ni benar belaka, kerana kita tak tengok lagi buku. Tapi setakat maknanya mematikan handphone memang molek. Jangan biarlah. Ada orang dia kata dah boleh gerak dah, biar gitu lah. Dia senyap gitu dah. Kalau orang tengah senyap gitu, kalau semayang bising tak apa, Tok Imam speaker kuat. Dah kalau semayang sok, tak, tulang dia punya bunyi pula kuat. Teng 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 teng. Imam kata nata mana pula ni. Faham tak? Memang nak maki hamu dia dalam hati. Jadi punah jana habis suti masjid. Baik gitu raba. Tapi telefon ni jahat. Bila time semayang kita raba payah nak kena. Bang, luar semayang senang kena. Dia memang setan dah situ. Dia nusuk dekat nombor ping. Hukum beli barangan buatan Yahudi yang nyata menentang Islam seperti Milo, Nescafe, barangan Nestle, KFC, McDonald, FN, Coca-Cola dan semua jenis rokok kecuali Cleopatra dan berbagai jenis lagi yang rata-rata digunakan oleh umat Islam. Ada ulama mengatakan haram, minta penjelasan. Baik. Dia banyaknya produk-produk daripada syarikat kufar yang berada di pasaran negara kita ni. Yang terbaik sekali kita gunalah barangan-barangan daripada negeri orang Islam. Tetapi tidak sepenuhnya barangan-barangan tak dapat menandingi lagi ataupun menguasai pasaran sekarang. Tak banyak lagi produk-produk. Banyak lagi yang kita perlu beli daripada orang kafir. Baik. Maka negara kafir yang bersahabat dengan Yahudi ni dia ada dua. Syarikat kafir ni. Bukan negara kafir, syarikat kafir. Syarikat tu dia ada negara yang asal dia. Satu syarikat yang mereka ini tidak memberi sumbangan secara langsung kepada Yahudi. Tetapi negara mereka itu baik dengan orang Yahudi. Yang kedua, syarikat yang memberi sumbangan secara langsung kepada Yahudi. Seperti Coca-Cola. Contohlah. Maka Coca-Cola ni memang haram, tidak ada khilaf. Kerana dia secara langsung, daripada setiap satu botol Coca-Cola, dia akan didermakan lebih kurang 8 sen. Ataupun 7 sen untuk membeli peluru tentera Israel untuk buat tembok orang Palestin. Direct dia akan derma.
Sebab tu Coca-Cola haram. Mana-mana ada kedai-kedai kampung jangan terima Coca-Cola. Bukan kita nak keping suruh mampu Coca-Cola, bukan ni pergi perniagaan. Tapi direct, dia secara langsung. Syarikat Coca-Cola dia derma daripada setiap botol Coca-Cola kepada rejim Zionis untuk beli peluru untuk serang orang Palestin. Ada pun syarikat-syarikat lain, negara mereka sokong Yahudi. Bukan syarikat tu secara langsung. Tak. Syarikat yang paling kuat sekali Coca-Cola. Coca-Cola ni eklang dia di luar negara, eklang dia di Israel, eklang dia di Amerika. Dia buat gambar-gambar Coca-Cola. Tok Imam pakai baju Coca-Cola, tengah sujud. Kubah Masjidil Aqsa tu Coca-Cola. Nah, dia tulis situ. Dia buat kubah Masjidil Aqsa, dia tulis Coca-Cola, bawah tu dia tulis drink Coca-Cola, support Israel Army. Kill Palestin. Minumlah Coca-Cola, sokonglah tentera Israel, bunuhlah orang Palestin. Ni contoh syarikat yang secara langsung haram, tidak ada khilaf. KFC ni dah usah pergilah. Nah, dah usah pergilah. Apa ya kita nak kaya? Kita kayakan orang Islam lah. Melainkan benda yang kita tak dapat tidur. KFC kalau kita makan jadi mati tak kita? Tak ada saja nak sombong saja, tak ada benda. Lain benda yang kita nak beli tak boleh. Macam Jepun ni tak beri sumbangan syarikat dia kepada Yahudi. Syarikat Panasonic ke Sony, mereka tak derma pada tentera Palestin. Cuma negara Jepun dia baik dengan Yahudi, tak balah. Nampak? Maka kita darurah dibenarkan membeli barangan Jepun. Dah kalau barangan Jepun tak boleh beli gak, nyanyi lah kita. Dah lah kaki ayam lipat Jepun boleh beli gak. Nah. Jadi kena tengok-tengoklah keadaan, Memang pada asas remah kita tak mau beli, tapi darurah nak buat guana. Tapi Coca-Cola dan beberapa lagi produk kita kena kenal pastilah. Tolong jangan belilah. Kalau ada kedai, kita ada restoran, jangan bubuh dalam kedai. Kita beri sumbangan, bukan sumbangan saja, dalam membunuh rakyat Palestin. Seorang pemandu taksi yang suka berjudi telah menggunakan wang yang dimenanginya bagi membaik pulih taksinya atau mengisi minyak untuk kegunaan mencari rezeki. Kemudian rezeki yang diperolehi itu digunakan untuk berkahwin, memberi nafkah kepada anak, isteri dan mengeluarkan zakat fitrah. Apa hukum menggunakan sumber yang haram bagi mencari rezeki yang halal? Adakah boleh menggunakan sumber yang haram mencari rezeki yang halal? Ditakrifkan sebagai darurah. Apakah kesannya kepada institusi kekeluargaan pemandu taksi itu? Apakah boleh digunakan oleh isteri atau anaknya setelah mereka mengetahui sumber yang ada pada awalnya digunakan oleh pemandu taksi itu mencari rezeki adalah haram? Baik, soalannya kita jawab rekas sudahlah. Dia ni suka berjudi, menang daripada judi ni buat beli taksi. Menang daripada judi untuk baiki taksi, bolehlah buat cari makan. Tak berjudi dah. Katakan taksi tu kalau nak berjalan memerlukan RM6,000. Dia pun tikam-tikam ekor mai pala mai pala mai kaki. Kena ekor, kaki tak kena ekor. Faham? Kena dapat RM6,000, dia pun baiki taksi. Molek-molek ada dengan duit yang haram, dia pun cari makan. Senanglah dia boleh taruh duit, menikah dah. Nikah dengan anak tak ekor sendiri. Faham? Menikahlah dia ni boleh anak. Dah lepas tu anak bini dia tanggung ke tak? Anak bini dia tak tanggung. Dia yang berdosa dengan dosa yang sangat besar kepada Allah. Dah taksi makan minum anak bini yang berlarutang daripada sumber yang haram untuk memulihkan taksi itu, tidak. Dah berkat tidak ada berkat. Berkat lain, haram lain. Haram ni hak duit dia menang judi je. Faham lagi? Menang judi, dia pun buat baiki akad enjin, beli pisting, beli apa. Lepas tu molek dah lah, dia pun cari makan, dapat duit yang halal daripada baiki wang yang haram. Maka apa yang didapat kemudian daripada itu tidak ada keberkatan. Apa makna keberkatan? Makna keberkatan ni, sumber yang didapat itu tidak menolong dia untuk mendekatikan diri kepada Allah. Anak bini je begitu juga. Apa yang masuk dalam perut mereka walaupun halal, tapi sumber yang asal daripada pokok yang haram, tidak akan jadi barakah.
tidak akan beri bantuan kepada mereka untuk mudah berbuat ibadat kepada Allah, jadi payah nak mendekati Allah dan sebagainya. Kita nak ni berkat, bukan kita nak halal saja. Nak halal dan berkat. Berkat mana ziyadatul khair. Dengan sebab pendapatan ini kita semakin dekat dengan Allah. Dengan sebab gaji sebanyak ini, anak bini kita semakin kenal hukum-hukum Allah. Itu mana berkat. Haram lain pula. Itu lebih kuranglah jawapan yang kita reti jawab. Sebuah rumah yang mempunyai dua sumber saluran air, pertama dari selepas meter dan kedua sebelum meter, yang dibina sendiri oleh tuan rumah tersebut bagi mengelakkan bayaran kepada pihak JBA, Jabatan Bekalan Air. Diketahui bahawa air adalah kurniaan Allah yang tak boleh dijual beli. Apakah hukum menggunakan air dari sumber kedua itu bagi tujuan makan, minum, mencuci, berwuduk, mandi hadas dan sebagainya? Baik. Ni pomeng air ni. Pomeng bahagian paip. Dia kata rumah dia ada meter. Sebelum daripada meter dia buat satu paip. Selepas meter dia guna paip masuk dalam rumah lah. Hak tu meter berjalan. Maknanya kalau dia guna hak selepas daripada meter, dia kena bayar bulan-bulan RM15 atau RM10. Tapi kalau dia buat satu saluran dicuri air sebelum daripada meter, hak tu tak kena bayar kerana tak sampai kat meter. Dia kata boleh buat tak lagu tu? Sebab apa? Air kan milik Allah, mana boleh jual beli. Jawabnya perbuatan tersebut adalah haram. Tak boleh. Memang air tu free, tetapi belanja nak ambil, nak masuk dalam paipmu tu bukan free. Orang habis pitih pula dengan klorinnya ratus ribu harga, dengan upah pegawai-pegawai dia pula, hak bagian loji pula, hak bagian ni pula. Hukumnya mereka buat kerja air ni fardu kifayah dah, memberi bantuan kepada manusia. Kalau kita nak air free boleh, air telaga lah kali. Tu tak boleh jual beli. Air laut tak boleh jual beli. Air sungai tak boleh jual beli. Tapi kalau air saluran orang lain, maka boleh jual beli. Tuan dia yang habis duit boleh jual beli. Sebab tu dalam kitab fiqh, dalam bab saliran, maknanya dalam bab zakat, nak bayar zakat, dia mengiktiraf akan apa benda ni, tentang jumlah persen zakat daripada tanaman bijian. Maknanya barang siapa yang tanam padi, tanam gandum, dia menggunakan air yang percuma, maka zakatnya besar, kena keluar persennya besar. Tetapi siapa yang tanam padi, tanam gandum, umpamanya tanam kurma, dia menggunakan air yang dibayar, bermaknanya ada dah zaman bayar air Nabi ni, kena bayar air tu. Air saluran yang orang gali, nak boleh, dia pun buka masuk dalam kebunmu, kena bayar lah. Maka persen zakatnya adalah rendah. Menunjukkan Islam ini mengiktiraf kalau kita buat saluran air, kita habis belanja, walaupun air itu daripada sungai, belanja merawat dan sebagainya, kita boleh charge kepada orang. Yang tak bolehnya charge lebih daripada yang berpatutan, kerana sumber yang asli itu adalah percuma, maka kita charge sekadar patut sahaja. Itu dibenarkan oleh syarak. Jadi ni nak curi air tak boleh. Apakah benar hukumnya harus menggunakan minyak wangi yang mengandungi alkohol, menggunakan absolut etanol dan bukannya daripada jenis denatured alkohol yang boleh menyebabkan mabuk? Baik, sekarang ini dikatakanlah ada pula daripada alkohol yang tidak memabukkan. Walaupun dia tu tidak memabukkan, tetapi katanya pakar-pakar di dalam pusat yang mengkaji cara pembuatan alkohol etanol seperti ini memang tidak memabukkan, tetapi dia tetap masih dikira sebagai najis. Walau bagaimanapun, kita pergi kepada penggunaan lah minyak wangi yang ada alkohol. Ada dua pendapat ulama sekarang ni. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh, tidak sah semayang kerana tidak dimaaf najis yang ada pada alkohol. Kalau kita nak pakai untuk pergi kerja boleh, minyak wangi boleh, spray boleh apa. Tapi bila kita ingat kita nak semayang, kita tak spray lah, kena kita mandi dan basuh tangan dah. Kita nak pergi kerja pukul 8 pagi boleh spray. Bila kita nak semayang zuhur, kita balik mandi dulu, maka yang kita spray tadi tanggal, sah lah semayang kita. Pendapat yang kedua mengatakan memang walaupun etanol ini adalah najis, walaupun tidak memabukkan, maka dimaaf kerana sedikit sangat. Nampak? Sedikit sangat, tidaklah banyak. Yang kita spray itu banyaknya benda lain. Persen alkohol adalah sedikit sangat. Jadi yang pertama mengatakan tidak dimaaf, pendapat yang kedua mengatakan dimaaf. Maknanya bila dimaaf, ia tetap najis, cuma najis yang dimaaf kerana qali, kerana sedikit. Maka saya sukalah nak rangkumkan kedua-dua pendapat ini.
Kita ra'i belaka kedua-dua. Tak, bila kita nak semayang, kita jangan gunalah yang ada alkohol. Kerana sekarang di pasaran telah banyak pun yang tidak ada alkohol. Kenapa kita masih berdegil nak buat benda-benda yang dipertikaikan oleh ulama? Tak apa comel. Jadi bila kita nak semayang, kita biarlah tidak ada pertikaian ulama. Takut ni kata sah, ni kata tak sah. Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Kita keluar daripada khilaf. Maknanya kita buat benda yang sepakat ulama, mustahabun. Sangat-sangat dituntut oleh syarak. Time kita nak pergi jalan, nak gendong awet, baru kita spray alkohol. Biar tiga botol pun tak apa. Biar awet naik dak 2 kali golek tayar, rebah beletung awet. Faham? Wangi sangat. Nak semayang ni, nak menghadap Allah, mestilah taharah, kena bersih sungguh. Walaupun taharah kita tu ada sedikit alkohol yang dimaaf, tapi tak seronok juga. Kerana dipertikaikan oleh orang. Biarlah ustaz, saya nak pakai juga. Allahmu kau bandamu. Apa hukum memendekkan perkataan dalam tulisan atau SMS bagi ucapan Assalamualaikum kepada akum, askum, semekum atau sebagainya? Ni short form ni dalam SMS. Nak, ni musim SMS. Nak, habis orang semua SMS. Toki pun SMS juga. SMS ketuk. Baik, lepas tu nak pendek Assalamualaikum ni. Nak kata setengah orang tak boleh, dia kata kerana bertepatan ni lapar-lapar agama bahasa Ibrani, bahasa Israel dan sebagainya. Tak, benar ke tidak wallahu a'lam lah. Jadi kalau kita nak pendek benda-benda yang menggunakan bahasa Rumi seperti ni, sebenarnya tidaklah menjadi larangan di dalam agama. Yang tak boleh kita nak buat short form tu dengan huruf-huruf hijaiyah. Yang tu ada disebut oleh ulama-ulama. Macam sallallahu alaihi wasallam, setengah buku-buku agama ditulis sa lam ain mim. Tu ada ulama fatwa haram. Ditulis situ telah bersabda oleh Nabi Muhammad. Dia malah nak tulis sallallahu tu panjang, dia tulis sa lam ain mim. Tu ada ulama fatwa haram. Adapun bahasa Rumi ni dia bukanlah pada huruf hijai. Dia tidak membawa makna, maka kita nak merengkaskan akan dia tu, maka tidaklah sampai darjat haram. Walau bagaimanapun, oleh kerana ada orang dia kata dia mempertikaikan, tak comel kalau kita pendek-pendek gini, kita tulis panjang. Tulis panjang sekejap je. Tapi masalahnya makan masa juga. Kadang-kadang dalam kereta tak ada terus. Jadi orang nak tulis juga akum, salam pendek. Setakat ni tak ada lagi fatwa dengan haram. Adapun artikel adalah menyebut, mengaitkan dengan bunyi begini dan begini. Tapi fatwa daripada ulama yang muktabar tak ada lagi. Orang yang rasa tak sedap, maka guna panjang aja. Guna eja betul-betul. ASSALAMU, lepas tu koma di atas. Nampak? A balik LAIKUM. Assalamualaikum. Panjang lah tu. Bawah nak pendek je, mari lah. Atas tu panjang. Kau pandailah. Kita nak comel, tulis panjang. Dan nak tulis pendek kau akum, lah gila. Kalau salah pun takkan dapat masuk neraka. Setakat kita tahu. Telah diketahui bahawa dibolehkan baca Quran bagi wanita haid ketika dalam darurah. Itu seorang hafizah bertujuan untuk menghafaz. Apakah sama keadaan bagi seorang ustazah berada dalam keadaan haid yang mengajar murid-murid membaca Quran dikira sebagai darurah juga? Dia kata al-hafizah, perempuan wanita yang hafal Quran dalam keadaan haid boleh meneruskan hafalan kerana darurah. Apa darurahnya? Kalau tidak diulang-ulangkan lebih kurang 2 atau 3 juzuk sehari, maka Quran akan hilang dalam masa seminggu. Memang betul lah, orang hafizah dia kena baca 2 atau 3 juzuk satu hari. Esok juzuk 4, 5, 6 pula, lusa 7, 8, 9 pula. Begitulah berpusing-pusing sepanjang umur dia. Jadi kalau seminggu tak baca Quran, takut hilang surah-surah Quran, jadi bersambung-sambung hilang dan sebagainya, maka darurahlah perempuan hafizah yang haid boleh membaca Quran tujuan nak mengapa. Ada ulama yang berfatwa seperti itu. Kemudian dia kata pada ustazah yang mengajar murid baca Quran dikira sebagai darurah juga. Guru-guru Quran. Nampak? Baik, kalau dia tak mengajar Quran tu lagu mana? Dia tak mengajar Quran tu.
Quran tu akan hilang. Tak hilang. Tak hilang tak boleh. Adapun hafizah kalau tak baca dia hilang daripada hafalan. Guru Quran tak apa, cuti seminggu. Ataupun dia belajar benda lain dulu lah masa seminggu. Pandai dia ada, dia kona. Padahal tak zah huzur. Tapi di khabar murid-murid minggu ni kita tak baca Quran seminggu ni. Kita buat benda lain. Tak. Dan nak baca juga taklid mazhab Maliki mengatakan perempuan yang dalam haid boleh baca ayat Quran. Royak lah tu senjata sulit tu. Ada pun mazhab Syafi'i tak benar kerana mengajar Quran ni rehat seminggu tak apa. Ada pun hafizah tak boleh rehat. Faham lagi? 3 minit lagi masa. Apa hukumnya senam murabik campur laki-laki dan perempuan? Ni tanya lagi. Tanya dah. Tanya dah. Banyak sini ni. Ni benda pula ni gambar-gambar ni. Di sini saya ada satu kemusykilan, bolehkah orang bukan Islam makan daging akikah ataupun korban? Adakah nas-nas yang melarang orang bukan Islam memakan daging tersebut? Ini saya ada satu artikel diperjelaskan oleh Dr. Masyita menyatakan tiada halangan orang bukan Islam makan daging akikah. Bolehkah perjelaskan persoalan tersebut kerana saya selalu dinyatakan oleh ramai ustaz daging akikah korban tidak boleh dimakan oleh orang bukan Islam. Harap dapat penjelaskan. Ni hak ni kecoh lah ni. Dr. Masyita kata orang kafir boleh makan daging korban. Jawabnya apa yang disebutkan oleh ulama-ulama tidak boleh makan, tetap tidak boleh makan. Masalah agama ni minta maaf lah, janganlah dah tanya Dr. Masyitah, dia tak belajar agama, benda-benda ni tak belajar. Dia buat tesis bagi yang lain. Minta maaf, bukan kita nak perkecilkan dia. Banyak orang tanya dulu dah keluar mazi dia kata kena mandi junub, menunjukkan ilmu yang begitu rendah dia tak erti. Tak secaralah masalah makan daging korban ni. Untuk orang kafir ni masalah payah dah, istihad para ulama. Ni Dr. Masyitah dia tak belajar benda-benda lagu ni. Dia buat tesis dalam bidang lain. Bukan kita nak kecilkan dia, tapi dalam bab junub dia salah dah jawab. Dia tak reti dah. Orang tanya keluar mazi, dia kata wajib mandi junub. Nampak? Kemudian seorang pula laki-laki bertanya, dia isteri bertanya suami dia menceraikan dia. Mana aku ceraikan kamu dengan talak yang satu. Tak? Maka katanya Dr. Masyitah, hukumnya tidak jatuh melainkan suami awak ada niat ketika itu menjatuhkan cerai. Niat kepala otak apa kita lepas cerai. Maknanya dia tak belajar pun dia ambil buku untuk menjawab soalan-soalan seperti ini. Jadi minta maaf lah, tanya orang lain, bukan tamu tanya orang lain lah. Ni masalah. Dia harta zakat ni, harta korban ni ibadah. Maka daging-daging ibadah ni yang perlu kepada niat. Tidak boleh melibatkan orang kafir. Ada pun yang bukan ibadah, sembelihan biasa, sembelihan saja, sembelihan wak makan saja, boleh diberi pada orang kafir. Ada pun korban lain. Lepas tu dia kata kalau orang eret lembu, nak buat benda lembu ni, nak sembelih, tak wajib sembelih. Sebab sembelih adalah adat kebiasaan. Nak buat benda lembu ni, nak buat korban, korban wajib sembelih. Pasal korban al-ibadah, itu tabarruk, nak ambil berkat untuk takarrub kepada Allah. Wajib sembelih. Korban lain, sembelih lain. Tiap-tiap korban mesti sembelih. Tidaklah sembelih itu korban. Jadi bila korban dia adalah daging ibadah. Bila daging ibadah, maka ulama-ulama mengharamkan beri kepada orang-orang yang bukan Islam. Sama dengan duit zakat. Maka benda-benda yang berkait dengan zakat, yang berkait dengan daging korban, maka kias dengan sabda Nabi SAW. Nampak? Tu'khazu min aghniyanihim. Nampak? Ila fuqaraihim. Diambil daripada orang-orang senang kalangan orang Islam, diberi kepada orang-orang yang susah di kalangan orang Islam. Him tu kalau orang mengaji dalam ilmu tafsir hadis, dia akan balik marji' domainnya kepada ma'asyaral muslimin, orang Islam saja, tak boleh kepada orang kafir.